Baiklah. Okey, untuk eksperimen, okey, for our virtual experiment for today, saya akan sentuh berkenaan dengan satu je eksperimen. Okey? Because I want you to focus only on this experiment first. Okey, sebabnya nanti bila kita dah buka sekolah, kita akan buat eksperimen ni and then kita akan buat dengan eksperimen yang lagi satu. Okey? So, eksperimen yang saya nak tunjukkan dekat awak ni adalah oxidation of metal. Okey, ini akan melibatkan metal yang reaktif. Okey, melibatkan metal yang reaktif. Okey, di manakah metal yang reaktif itu? Semua metal yang reaktif terletak di atas, okey, dia terletak di atas hidrogen keseluruhannya. So these are reactive metal. Alright. So untuk hari ni, okay, awak pun waktu form 3 dulu awak dah belajar sebenarnya. Jangan buat-buat lupa. Okay, these are the reactivity series. Okay, these are the reactivity series. Yang mana dekat atas ni sebenarnya adalah seperti mana yang sepatutnya awak tahu. Contek. Where is my marker? Oh my god. Choose this color. Then it's not coming out. What happened? Okay, baik. Oops. Okay, seperti mana yang awak tahu sepatutnya reactivity series ni yang paling atas sekali tu adalah yang paling reaktif, of course lah. Okay, it should be yang paling reaktif. Kan? Alright, so kalau nak cari makwa ambil Zuraini Fitri sebab paling cun anggun hot kan? Okay, alright, so untuk hari ni kita akan fokus dekat satu benda sahaja. Okay, metals which are above hydrogen in reactivity series. Okay, so kita akan fokuskan kat situ. Okay, so kita akan gunakan method of metal oxidation. Okay, metal oxidation by oxygen. Okay, so kita akan gunakan method tersebut. Alright, so apa yang saya nak fokus adalah kita akan bakar magnesium di dalam oksigen. Alright, so let's take a look at this experiment. Okay. Okay. Okay, apa yang awak perlu tahu, awak kena ada weighing balance. Ini adalah crucible. Okay, benda lah putih ni nama dia crucible. Crucible ni dia datang dengan penyutup. Okay. Alright. So, first kali kena timbang dia dahulu. Alright. Timbang crucible ni dulu. Alright. Kemudian, awak sepatutnya memasukkan magnesium. Okay. Di dalam video ni, dia tak tunjukkan magnesium ribbon ni sepatutnya awak tulis dulu dengan dengan kertas pasir. To remove the oxidation layer dia. Right? So, bila dah timbang tu dapatkan dia punya berat and then make sure tulis. Okay, letakkan dia dekat dalam triangle clay ni. Alright? Okay. Now, dia akan burnkan. Okay, dia akan burnkan. Ini basi benda. Alright, so dalam certain keadaan bila kita dah start bakar dia ni dengan api yang sangat marak, okay, kita kena buka sikit mulut dia supaya oksigen boleh react dengan magnesium ni. Tapi awak tak boleh buka lama sangat. Okay, sebab nanti kalau awak perasan dia ada white fumes tau. White fumes itu sebenarnya adalah bila mana dia dah react. So itu adalah magnesium oxide yang kita nak kita punya produk tu. Okay, so awak tak boleh lepaskan. Kalau tak nanti dia akan jadi celaru lah kita punya kita punya reading ataupun bacaan. Okay, so tu sekarang dia akan burn sampai satu masa nanti benda ni akan hilang
Okay, dia dah tak burn dah. So bila tak burn tu kita boleh buka lid dia ni. Okay, dah tak ada fumes tu, maksudnya dia dah react, totally react, dah jadi magnesium oxide kat situ. Macam ni kan. Alright. So lepas tu kita akan timbang dia. Okay. So proses ni memerlukan awak untuk repeat sebanyak 3 kali in order for you to get the actual result. Okay, actual mass. Okay, awak kena dapatkan sampailah mass itu constant. Okay, mass itu sekata. Tadi kau 1.9 kan. Okay, bakar lagi, bakar lagi. Alright. So, bakar lagi. Lepas tu, tengok Tengok, dia akan dapat juga nilai yang sama 0.49, then it is proof yang awak dah repeat the eksperimen dan kita dah dapat result yang sama. Okay, so dalam buku teks awak, okay, kita tengok dalam buku teks awak, kita zoom sikit. Okay, so yang tadi ini adalah penutup dia, magnesium ribbon, crucible, okay, your pipe clay triangle. Okay, alright. So, kita tengok. Bila kita dah set up the apparatus ni, kita akan bakar dia dulu without its lid supaya oksigen tu react with the magnesium ribbon. So, awak akan dapat magnesium oxide. So, bila magnesium ribbon starts to burn, close the crucible with its lid. Supaya kita nak prevent fumes tu keluar daripada crucible. Kalau tak, nanti kita tak akan dapat result yang cantik. Okay, so lepas tu kita kena masuk from time to time you have to lift the lid. Okay, maksudnya awak kena buka sikit-sikit dia punya lid tu. Alright, from time to time and quickly place it back. Okay, so safety precaution: prevent the white fumes in the crucible from escaping when carrying out step 7. Maksudnya awak kena jangan buka terlalu lama. Okay, kalau tak nanti magnesium oxide awak tu keluar lah, kan? Alright. And yang paling penting kita tengok dekat point nombor 11 ni. Okay, so you have to repeat the heating, cooling and weighing process until a constant mass is obtained. Alright, sampailah mass kita dapat yang sama. Okay, baik. Alright, so dekat dalam ni, description ni, kita akan tahu dia punya mass. Okay, crucible plus lid, mass dia berapa. Crucible plus lid plus magnesium ribbon. Okay, mass dia berapa. Okay, mass dia berapa kat sini. Okay, berapa mass dia kat sini. Kenapa? Saya pelik bin ajaib betul. Kenapa warna biru saya ni tak keluar. Geram betul. Okay, malam-malam dah buat hal kan. Okay, cepatlah keluar. What happened? Geram tau. Okay, baik, tak apalah, biarlah benda tu Okay. Okay, abaikan je lah Alright, so saya harap awak nampak lah kerja saya bergerak kat mana. Alright, so untuk ini crucible plus lid plus magnesium ribbon. Okay, tengok dia dah jadi semacam dah ni. Oopsie. Okay, so crucible plus lid plus magnesium ribbon, mass dekat sini adalah mass magnesium awak. Okay, untuk kita dapatkan mass of the magnesium. Okay, nanti tolak-tolak awak akan dapat mass magnesium. Crucible plus lid plus magnesium oxide, kalau awak tolak ni dengan yang ni, awak akan dapat dia punya oksigen punya mass. Alright, so kat sini. Okay, so this is the description. Alright, so kita tengok kat sini. Okay, B tolak A, awak akan dapat nilai magnesium awak. C tolak B, kita akan dapat oksigen awak. Kenapa kita buat benda ni? Supaya kita dapat tahu empirical formula of the magnesium oxide. Alright. So, dekat sini, saintis cuba membuktikan macam mana kita boleh dapat formula tersebut melalui eksperimen. So, inilah tujuan sebenar eksperimen ini dijalankan. And tengok tu, to determine the empirical formula of the magnesium oxide. Sebelum ni awak tak tahu, awak blur. Macam mana kita nak cari sebenarnya empirical formula ni kan?
So this is how you're going to do it. Alright, so lepas ni saya nak awak buat dia punya latihan. Alright, so this is the important points that I need you to understand. Okay, contohnya tadi, why is the magnesium ribbon clean with sandpaper? To remove the oxide layer on the magnesium ribbon. Alright, so why is the crucible covered with its lid as soon as the magnesium starts burning? To prevent the white fumes from escaping. Apakah itu white fumes tersebut? Dia adalah magnesium oxide. Okay, sorry. Number 3, why the lid of the crucible was raised at interval during the heating? To allow oxygen to react, silap ni, bukan reach, okay, to react the magnesium so that it will burn. Alright, so why is the heating, cooling and weighing process are repeated until a constant mass is obtained? Ini is the famous question in SPM. So to ensure all the magnesium ribbon react completely with the oxygen. Okay, in order for them to form the magnesium oxide. Alright, so name the white fume produced. Of course lah, magnesium oxide. Alright, so why is it important not to let any white fume escape from the crucible? To ensure the values of mass can be obtained more accurately. Alright, so I need you to do the perbandingan. What's the difference between empirical formula and molecular formula? Okay, and this type of experiment kita takkan buat lagi buat masa ni. Okay, sebabnya saya memerlukan pemahaman awak. Yang penting dulu, buat dulu magnesium oxide ni dulu. Baru kita akan tengok yang the less reactive one. Okay, yang menggunakan copper oxide. Alright, so awak pun kena tahu what's the different similarities and the differences between empirical formula and also molecular formula. Ini kena baca lah. Okay, contoh difference paling besar of course lah empirical formula ni, they show simplest ratio of the atom of each element in the compound. Okay, molecular formula ni, they shows the actual number of atom of each element in the molecule of the compound. Alright. Okay, so untuk itu barulah saya akan suruh awak buat question di dalam dalam modul tu Okay, so lepas ni saya nak awak buat question di dalam modul tersebut. Ni ada? Okay, tak ada. Alright, so jom kita tengok. So saya akan bagi tahu nanti mana yang awak kena buat. Alright, so that's all for today and thank you so much for your time. Alright, thank you.